Hari ini kita berada di Ampang, sempena pemilihan semula Parti Keadilan. Satu-satunya tempat yang mana pemilihan semula diadakan disebabkan oleh pemenang pemilihan parti pada tempoh hari telah didapati telah dihadapkan ke lembaga disiplin dalam pembicaraan kerana menggunakan politik wang. Jadi beliau telah dihadapkan dan pencalonan beliau telah ditarik balik. Maka pemilihan semula telah berlangsung. Dia ada banyaklah kekecohan semalam. Jadi ke tak jadi. Jadi kalau kita tengok suasana sini hari ini, dia ramai ini bukan sebab undi, sebab kawasan ni adalah kawasan yang sangat tak strategik untuk dia orang nak muda nak buat pemilihan parti ni sebenarnya. Sangat tak strategik. Yang pertama, hari ini adalah hari kerja, hari weekdays. Lepas itu dewan dia kecil, tempat ni tak ada tempat parking yang sesuai, sebab penuh dengan kenderaan dan sebagainya. Namun begitu, nak komplain pun tak guna. Pemilihan parti pun dah bermula. So kita hadaplah apa yang ada, kita guna apa yang ada. So ini adalah pertandingan di antara Ultimate menentang Datuk Hans Isaac lawan Ultimate, di mana terdapat satu perkembangan yang sangat menarik. Di mana kalau kita lihat sebelum ini, yang menang sebelum ini nama dia Daeng. Daeng ni adalah orang yang dahulu pernah dituduh memukul Rafizi sewaktu pemilihan 2018 di Sabah. Walaupun dia didapati bukan tidak bersalah, tetapi dia tuduhan yang diletakkan kepada dia itu bukannya mendatangkan kecederaan, tetapi menggunakan perkataan kesat, dan akhirnya kes itu di-drop. Apa yang berlaku adalah pada masa itu memang berlaku kekecohan. Dia ni memang orang Zuraidah, memang orang Azmin Ali. Sebelum ini memang sah 100% kartel. Selepas itu datang pemilihan parti sekali ini, dia bertanding. Dia antara yang bertanding dia yang besar lah, Datuk Hans Isaac, kemudian Ultimate. So tiga ni bertanding. So dalam pemilihan lepas, dia menang tempat pertama, Datuk Hans tempat kedua, kemudian Ultimate tempat ketiga. So kali ini beliau telah digantung daripada bertanding, pending pembicaraan dan sebagainya. Jadi sekarang ini apa yang berlaku adalah Ultimate sekarang ini bergabung pula dengan tim tim Daeng ni, tim kartel ni. Kalau sebelum ini Ultimate ni adalah geng baju hitam, geng Farhaj. Farhaj beria-ialah nak pergi lawan dengan kartel. Tapi sekarang dia punya budak Ultimate ni sekarang dia bergabung pula dengan kartel. Dia sudah pening. Farhaj sudah pening. Tak tahulah sama ada Farhaj merestui atau tidak tentang benda ni kan. Tetapi ini yang hakikat berlaku sekarang ini. Dan dikabarkan semalam sudah ada ancaman dan ututan untuk berlaku kekecohan untuk pada hari ini. Namun begitu, kita tahu pihak polis ada, plain cloth polis ada. Sebelah saya ni pun ada polis, ada polis kat sebelah ni, kan? Yang plain cloth polis ada kat sebelah. Kemudian kita ada juga polis open Mimi Bandung, dekat Ampang. Plain cloth polis ada. Kemudian polis yang beruniform pun ada, rela pun ada. Jadi kalau berlaku kekecohan pun, saya dah bagi tahu pesanan kepada jentera-jentera agar tidak melayan kekecohan tersebut lah. Biar report terus kepada polis, biar polis mengambil tindakan yang sewajarnya. LTL. Alright, so kita akan ceritalah tentang apa yang berlaku dekat Ampang hari ini. Tapi ada juga banyak juga kisah-kisah yang berlaku sebelum ini kan. Ramai orang yang tuduh Anwar tak ada number sebagainya, termasuk rakan-rakan sendiri. Itu semua penipuan. Pendedahan daripada Tajuddin Pasir Salak semalam mendedahkan sebenarnya bahawa Anwar ada numbers. Tetapi apa yang berlaku adalah Anwar tidak kompromi dengan permintaan daripada yang sign ini, menyebabkan mereka menarik balik sokongan. Dan akhirnya apa yang berlaku adalah tidak jadi, Anwar tidak jadi Perdana Menteri. But that's okay. Sebab itu kadang-kadang yang paling penting adalah untuk kita nak teruskan dengan perjuangan ini, pastikan bahawa ada yang sebut tadi, dia bukan rasuah, dia bukan politik wang, dia beli undi. Kita kata yang pertama juga, ini bukan Rajib pun kata ini bukan rasuah. Dia kata dia hadiah daripada company 1MDB. Itu bukan rasuah kan. So is that the same thing kan? Gunalah bab kata Shakespeare dalam buku Romeo and Juliet kan, roses by any other name would smell just as sweet.
Bunga ros kita bagi letaklah nama apa pun, bunga tak ayam ke, bunga raya ke, kalau di bunga ros dia akan tetap bunga ros. Durian kita letak nama cempedak ke, nama batu kurau ke apa ke kan, dia tetap bau durian, because dia bukan nama dia tetapi pada substance dia. So kalau kita tengok pada Najib, pada apa nama, kenapa pentingnya ampang ni tuan-tuan, saya nak cerita. Kalau saya nak cerita ni tak sempat ni, tapi lebih kurang lah, ampang ni adalah tempat pusat kepada ibu segala katil lah, Zuraidah Kamaruddin, ibu segala katil berada di sini. Dan apabila terdapat rundingan di antara UMNO dengan Bersatu supaya Bersatu tidak meletakkan calon di Ampang, itu telah menimbulkan satu kemarahan kepada Zuraidah dan menyebabkan antara lain lah, jadi sebenarnya memang nak lompat dah pun, beliau memilih untuk menyertai PBM, Parti Bangsa Malaysia. Kedua, Bersatu itu dilihat sebagai just a clone of UMNO, tapi nama je lain. So parti yang tetap memperjuangkan Melayu, tetap memperjuangkan bangsa dan agama, dia tetap, dan juga menindas kaum lain, dilihat sedemikian oleh dia orang lah. Jadi disebabkan oleh itu, maka Zuraidah mengambil keputusan untuk menyertai PBM. Jadi pilihan raya kali ini di Ampang ni sangat menarik. Sebab apa? Pertama, ini adalah kawasan 2 DUN dan 1 parlimen dikuasai oleh pembangkang, kita kata. Sebab saya kata pembangkang, walaupun parlimen tu dia kerajaan, 2 DUN itu adalah DUN pembangkang di Selangor. Azmin di Bukit Antarabangsa dan juga Hernizal Talha di kawasan Lembah Jaya, Ampang Zuraidah. Ketiga-tiga mereka ni dah melompat daripada PKR menyertai parti masing-masing, ada Bersatu, ada PBM. So itu yang berlaku. Jadi pemilihan raya kali ini maka menyaksikan UMNO of course lah, PKR of course, so dua parti ni akan bertanding. Dikatakan juga bahawa PBM akan meletakkan calon, Zuraidah akan mempertahankan kursi dia. Dikatakan juga warisan berminat, dikatakan juga PAS berminat dekat kursi ini kerana berlaku pertemuan antara PAS dan juga UMNO. Dikatakan juga parti-parti seperti kalau tak silap saya Pejuang pun berminat. So ada 6, sekurang-kurangnya 6 pertembungan yang akan berlaku di Ampang ini, dan kita akan dapat saksikan bahawa pertemuan ini tidak seperti yang sebelum ini. Tuan-tuan, bila kalahnya UMNO, pilihan raya, kita akan saksikan pilihan raya yang lain daripada yang lain, terutama bila Rafizi Ramli telah kembali. Kemudian satu lagi, kalau kita lihat daripada segi keumuman, secara umumnya kita kata bahawa pilihan raya kali ini menyaksikan pertembungan mereka yang berkuasa, ada wang tetapi parti lain. Itu yang menarik. Kalau dulu kita tahu berkuasa tu UMNO, BN. Jadi dia biasanya berkuasa lawan tak berkuasa. Tapi kali ni berkuasa lawan berkuasa. UMNO berkuasa lawan PBM berkuasa. UMNO kerajaan, PBM menteri. Jadi resources dia ada. Jadi sangat menarik. Sebab PKR tetap miskin macam tu lah, tak apalah. Itu biasa kan. Jadi sebab itu kita yang kita nak cari sekarang ni adalah kita nak tahu di mana kedudukan sekarang ini, kedudukan UMNO, kedudukan PAS, kedudukan Pejuang, kedudukan Warisan, terutama kedudukan PBM. Bagaimana mampukah PBM ini mempertahankan kerusi, kerana PBM bukanlah parti yang dikenali, parti yang tidak dikenali. So kalau kita tengok pada pagi ni kan, rata-rata pagi semalam saya 2 hari lepas saya jalan-jalan dekat Ampang, borak-borak dengan orang biasa, bukan orang parti pun. Saya tanya-tanya dia orang pasal ahli pasal Zuraidah Kamaruddin dan sebagainya, parti PBM. Dia kenal Zuraidah, tapi dia tak kenal parti PBM tu apa kan. Jadi itu pun merupakan satu, orang kata apa, satu minus point kepada Zuraidah lah, terutama apabila dia kena memperkenalkan diri dia dalam arena politik, dalam arena politik yang ada di dalam negara kita. Sebab itu tuan-tuan, kita melihat suasana dan kita melihat keadaan yang ada dalam kancah politik di dalam negara kita ini, kita akan melihat bagaimana walak-on macai-macai berada dalam keadaan tersepit sebenarnya, kerana mereka sendiri tak tahu hal ini. Itu yang walak-on macam-macam. Dan juga kenapa Ampang ni penting, sebab ini pertemuan di antara kroni-kroni Zuraidah dan juga Rafizi Ramli serta Anwar Ibrahim sebenarnya. Ini ramai yang tak tahu kan. Kita kata takkanlah is kroni Zuraidah. Okey kan, kalau kita cerita tuan-tuan apa yang berlaku dekat Ampang ni, tuan-tuan pun terkejut. Tapi kita malah nak menuduh lah. Saya kesian sebenarnya kepada Ultimate. Dia orang yang baru join parti, dia tak tahu apa-apa. Kalau anda walaupun saya taklah kenal personally lah, tapi pernah lah jumpa dengan Mak Ultimate kan.
kita kata saya kesian lah kalau boleh sampaikan dengan Mak Ultimate tu, bagi tahu Ultimate saya kesian dengan politik, dengan dia. Saya macam saya mula-mula jumpa Datuk Hans dululah, kan mula-mula dia join parti politik, saya mula-mula jumpa dia, cara dia bercakap tu dalam hati saya cakap dia naif dalam politik. Pada masa itulah 2 tahun lepas, 2 tahun lebih lepas kan, dia naif dalam politik, dia tak tahu apa. So saya ceritakan kepada keadaan sebenar berlaku dan dia sedar. Alhamdulillah dia sedar kan. Tapi Ultimate ni sebab tak terlambat, dia pun baru join parti I think bila tahun lepas kot, hujung tahun lebih kurang macam itulah saya tak ingat. Mas tahun lepas lah, lebih kurang bukan setahun, lebih setahun. Dengan Arun Syauqi dekat Flamingo tu lah dia buat program tu kan. So dia baru je menyertai parti, so dia tak tahu who's who. Yalah, siapa yang cuba nak manipulate dia. Sekarang ini apa yang berlaku ni saya tutup sebelum ini dia ada tim dia sendiri, tim Ultimate, geng baju hitam, lawan dengan tim Daeng. Dikatakan geng kartel MB, katanya macam tu. Sekarang ni Chai keluar, Ultimate bawah dia semua geng Daeng. Dia punya timbalan sampai ke bawah semua Daeng. Jadi apa jadi dengan dia punya tim? Tim dia jadi apa? Oh, ada yang kata Taiz dia dua-dua dia carry. Kalau dia dua-dua carry, maka dia bertembung sama sendiri lah, itu je lah. Kalau dia bertembung sama sendiri, maka untungnya pada yang tak pecah undi lah. Sebab itu sekarang ini kita nak habiskan pemilihan parti. Ini yang terakhir bagi pemilihan parti. Tak ada lagi pemilihan parti yang lain. Adalah sebelum ini ura-ura Port Dickson, tapi Port Dickson tak jadi pemilihan parti. Lepas itu kita akan pastikan bahawa lepas itu pergi MPP lah. MPP lepas itu habis. Dan yang menarik ni tuan-tuan, kalau kita tengok dalam pemilihan parti kali ini, bila Rafizi sudah menang, dia datang dengan formula dia. Zahid Hamidi pun orang kata tersedak ada dekat situ kan. Najib pun tersedak, dia kata alah formula yang tak boleh guna. Minta maaf tuan-tuan, tak payah minta maaf pun. Formula yang korang bayar RON 95 ni formula Rafizi Ramli, jangan tak tahu. Kalau tak ada formula Rafizi Ramli, Najib dah tarik dah subsidi. Betul tak Najib tarik subsidi dulu? Betul kan? Kalau tak kita kena bayar RON 95 sekarang probably what? RM3 lebih. Kalau RON 97 RM4 lebih, mungkin RON 95 RM3.5, RM3.6 kan. Siapa-siapa yang nak maki formula Rafizi tu, tolong bayar lebih sikit RON 95 RON 95 tu tolong bayar lebih sikit dekat counter Shell atau Petronas ataupun Petro Minyak. Okey. Alright, sekian insyaAllah saya akan bersiaran lagi pada petang ini, dan pada malam ini masa perkiraan undi saya akan bersiaran lagi. Kita jumpa insyaAllah. Assalamualaikum. Yang penting lawan, tetap lawan. Satu pura banyak royak.